Jadi saya sebut bab solat tadi sebenarnya. Pertama, tengok syarat wajib solat. Yang kedua, syarat sah solat. Ini dah ramai yang fail dekat sini. Seorang suami yang bertanggungjawab, dia akan cek syarat sah solat seorang isteri. Apa syarat sah solat? Tutup aurat, masuk waktu, hadap kiblat. Bab tutup aurat tak settle banyak di kalangan para wanita sekalian. Suami tak betul-betul aware bab ini. Isteri menutup aurat dengan sempurna ketika menghadap Allah dalam solat. Tetapi di luar solat dibenarkan isteri tidak tutup aurat. Adakah Allah hanya ada dalam solat, di luar solat Allah tidak ada? Malam ini kita melihat para wanita sekalian tutup aurat dengan sempurna datang rumah Allah. Di luar sana juga adalah muka bumi Allah. Allah ada di mana-mana sahaja. Jadi seorang suami yang bertanggungjawab, dia tahu pakaian yang menutup aurat adalah apabila isteri dia pakai di luar rumah, masuk je waktu, boleh terus solat dengan pakaian yang dia ada. Tapi kalau pakaian yang dipakai tak cukup syarat untuk solat, maksudnya belum cukup syarat menutup aurat, iaitu menutup seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Allahu Akbar. Kemudian seterusnya berkaitan dengan syarat sah solat, di antaranya adalah bab wuduk. Para suami sekalian, tolong tegur dan tolong perhatikan isteri anda. Memang dekat rumah mungkin tak ada masalah, tapi bila berjalan, pergi musafir dan sebagainya, apabila isteri pakai krim ataupun foundation ataupun bedak, ada di sana bedak yang tidak telap air, yang tahan 12 jam, yang tahan 24 jam, yang mana bila basuh dengan air sekuat mana pun tak tanggal bedak tu, foundation tu. Jadi wuduk tidak sah. Maka di situ adalah perkara yang membuatkan syarat sah solat itu tidak ditepati. Sebab itu bila kita perhatikan bab amanah ini, kita rujuk kepada rukun Islam, memang barulah kita nampak, aku ni sebagai suami, sebagai isteri, mana part yang perlu aku jaga ni? Oh, bab solat. Bukan hanya perhatikan 13 rukun, tetapi syarat wajib, syarat sah solat tu diperhatikan dah. Kemudian bila pergi bab solat, lebih banyak. Ramai mana hari ini orang dah tak sah solat bermula daripada lafaz takbiratul ihram lagi. Suami mari panggil isteri, yang mari sini sayang, abang nak dengar lafaz takbiratul ihram. Isteri pun angkat takbir, Allahu Akbar. Ada orang bila takbiratul ihram antara kesilapan. Bila kita baca kitab fiqh tentang bab takbiratul ihram, ada lebih kurang 18 kesilapan yang boleh berlaku pada takbiratul ihram. Ramai mana kadang-kadang tanpa sedar, dia sebersalah nak masuk niat. Allahu Akbar. Jadi maksud dia, adakah Allah Maha Besar? Ada pula berlaku kesilapan, dia sebut Allahu Akbar. Umpama lepas ada Allahu wow, soalannya ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada juga wow bagi atas, ada juga wow sukun, Allahu Akbar. Padahalnya yang sepatutnya Allahu Akbar. Ada juga soalannya ada hamzah selepas akbar, sepatutnya akbar, ada kaf tetapi Allahu Akbar. Soalannya lepas alif hamzah ada alif hamzah pula. Maksudnya seorang suami yang bertanggungjawab, dia akan cari, dia akan dengar ahli keluarganya start daripada syarat sah, syarat wajib, kemudian bab rukun, perkara yang membatalkan solat dan sebagainya. Masya Allah. Kalau tak lepas bab solat, macam mana nak berkumpul kembali di syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Takut ada yang tersekat, terpisah dengan jurang api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Pergi yang ketiga, iaitu rukun Islam yang ketiga, apa dia? Bab puasa. Nantilah dekat Ramadan banyak kupasan tentang puasa. Kemudian yang keempat, bab zakat. Saya ada pengalaman seorang bapa datang, Ustazah, saya jaga solat Ustazah, saya sekian Ustazah, banyak sedekah, banyak itu, banyak ini, macam-macam lah. Tetapi kenapa anak-anak saya bermasalah? Isi saya bermasalah, saya tak bahagia, dah cuba macam-macam dah. Pergi kursus, buat teknik itu, buat teknik ni, istighfar, selawat, macam-macam benda dah buat. Lepas tu saya kata, baiklah encik, mari kita cek bab rukun Islam. Sebelum ini ya tuan-tuan sekalian,
Saya pernah berpengalaman ketika di JAKIM dan Jambatan Agama sebagai perunding cara rumah tangga. Sebab itu saya ada sedikit pengetahuan ataupun pengalaman menguruskan masalah rumah tangga. Dari situlah Allah bagi saya sedikit ilmu bab rumah tangga. Kalau dari segi kematangan rumah tangga tak matang sangat pun. Perkahwinan baru cecah 14 tahun. Tetapi Allah bagi saya ilmu ekspres bab rumah tangga sebab hari-hari duk menyelesaikan masalah rumah tangga orang. Bila datang pasangan, biasanya saya akan cek bab rukun Islam. Di situ baru kita boleh kesan apa punca masalah rumah tangga sebenarnya. Ramai yang rasa punca masalah rumah tangga sebab tak sefahaman, sebab masalah komunikasi, masalah kewangan. Tetapi punca utama tak settle bab rukun Islam. Bila settle bab rukun Islam, barulah Allah beri keluar setiap kesempitan. Barulah Allah datangkan keberkatan dalam rumah tangga, kurang bergaduh dan sebagainya. Dan saya dapati ramai yang settle bab solat contohnya, bab puasa contohnya, bab syahadah okey. Tetapi ramai yang tersekat bab zakat. Ramai yang tak sedar, tak cek betul-betul, tak keluar. Zakat di sana, kita tahu maksud zakat adalah penyucian. Zakat tujuannya adalah untuk membersihkan harta. Tak keluarkan zakat, harta jadi syubhah, boleh jadi bercampur dengan yang haram. Akhirnya, sumber makanan yang dibeli syubhah ataupun tak barakah. Rumah yang dibayar tak barakah. Kenderaan yang digunakan tak barakah. Pakaian yang dibeli tidak barakah. Bahkan Al-Quran ataupun apa saja yang dibeli daripada harta yang tidak dikeluarkan zakat, maka ditarik barakah. Bila ditarik barakah, macam mana nak tenang, macam mana nak bahagia. Di sana ada zakat pendapatan, ada zakat barang kemas, ada zakat peternakan pertanian, ada zakat perniagaan. Bahkan pada musim hari ini ramai buat bisnes online tak bayar zakat. Tolonglah pergi ke pusat kutipan zakat. Mungkin kita di kalangan orang yang wajib membayar zakat, sikit ataupun banyak, bukan pada sikit ataupun banyak, tetapi pada kewajipan kita membayar zakat. Ada seorang lelaki kaya, dia kata, ada anak, saya seorang je anak. Anak tunggal lelaki, dididik, diasuh dengan baik. Solat semua jaga. Sampai satu ketika, anak ni terlibat gejala sosial sampai minum arak. Bergaul bebas. Baru remaja, baru berapa umur tingkatan. Satu malam, si ayah ni tunggu di ruang tamu. Anak masuk bau arak, daripada pintu dah bau arak. Tapi pada malam itu si ayah ni ambil keputusan tak nak marah seperti mana malam-malam sebelum ni, marah saja. Tapi ayah ni tanya, dah solat belum? Belum. Sekarang pergi mandi kemudian solatlah isyak. Lalu si ayah ni masuk dalam bilik, menangis semahunya dan minta Allah Subhanahu Wa Taala bagi petunjuk. Kenapa anaknya ini bermasalah hari demi hari? Lalu dia terlintas bab zakat. Dia seorang peniaga, businessman yang sangat berjaya, orang kaya. Esok pagi dia panggil lah, kerani dia panggil ni, bahagian kewangan. Dia bukan tak pernah bayar zakat, setiap tahun dia bayar zakat. Tapi perniagaan dia semakin meningkat, dia tak tambahkan jumlah zakat. Bila tahu jumlah yang tertangguh lebih kurang 10 tahun, akhirnya keluar jumlah yang begitu besar. Tetapi dia nekat pada ketika itu, esok dia pergi. Hari itu dia pergilah ke pusat kutipan zakat, Baitul Mal untuk bayar zakat. Bila dia bayar, menangis-nangis di kaunter, orang nampak pelik. Sampai beria benar bayar zakat kan. Tetapi dia yang tahu, dia kata mungkin inilah asbab anaknya menjadi rosak hari demi hari. Selepas dia selesai bayar zakat, dia seperti biasa berdoa meminta dengan Allah supaya anak ni kembali semula ke pangkal jalan. Sehinggalah pada suatu hari, anak datang bertemu dengan dia, meminta maaf, meminta ampun, menangis-nangis. Dan bermula daripada itu, anak berubah menjadi anak yang soleh, sehinggalah anak dia hafaz Al-Quran, kisah yang benar. Dan ada banyak lagi kisah pengalaman saya, yang mana diuji dengan sakit itu, sakit ini. Bila cek apa punca ni, sakit tak pernah sembuh, sakit yang pelik. Bila saya kata cubalah cek bab zakat, kemudian betul lah ustazah, saya mengabaikan bab zakat. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut hisab zakat saja di padang mahsyar kelak lebih kurang 50,000 tahun. Maksudnya lamanya hisab bab zakat. Kita bimbang esok-esok. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Allahu Akbar.